Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas saya ada muat naik sebuah video berjudul kritikan kepada Ustaz Dr. Jahid Siddiq dalam isu zikir Allah, Allah, Allah. Berdasarkan video itu saya mendapat banyak komen yang positif dan yang negatif. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengulas terhadap komen-komen yang negatif. Banyak komen negatif, saya tak sempat nak balas satu persatu, maka saya buat satu video untuk mengulas ataupun menjawab komen-komen negatif tersebut. Sebelum tu, mungkin ada di kalangan para penonton yang bimbang, apa buat video sambil memandu ni, bukankah bahaya? Jawapan saya, sebagaimana kalian apabila memandu sudah tentu pernah sembang-sembang bersama ahli keluarga atau rakan-rakan, saya pun buat video juga sambil bersembang-sembang dengan kamera. Tak ada orang nak kereta saya kecuali kamera ya. Jadi sebagaimana kalian pernah bersembang-sembang, saya pun bersembang-sembang. Tak apa, terima kasih atas keprihatinan tentang faktor keselamatan. Baik. Komen-komen negatif yang saya dapat, sebahagiannya sederhana, sebahagiannya kritikan yang agak dahsyat sampai panggil saya ni keling. Macam mana saya boleh jadi keling ya? Okey. Para penonton yang komen secara negatif dengan bahasa-bahasa yang kasar, dengan panggilan-panggilan yang buruk, saya yakin yang memberi komen sedemikian adalah mereka yang mengamalkan zikir Allah, Allah, Allah. Okey, apabila anda adalah pengamal zikir Allah, 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 tahukah anda bahawa anda adalah duta kepada zikir Allah, Allah, Allah. You are the ambassador for the zikir Allah, Allah, Allah. Bahkan anda adalah produk kepada zikir Allah, Allah, Allah. Jika zikir Allah, Allah, Allah itu menghasilkan orang seperti anda, menghasilkan orang yang memberi komen-komen buruk seperti anda, ia menunjukkan betapa tidak bermanfaatnya, betapa tidak betulnya zikir Allah, Allah, Allah itu. Bahkan kalau tengok video yang saya react itu, Ustaz ada menyebut bahawa zikir Allah, Allah itu seolah-olah menjadi darah daging seseorang itu. Bagaimana mungkin zikir Allah, Allah, Allah yang telah menjadi darah daging seseorang itu, hasilnya yang keluar daripada jari-jari yang menaip ialah bahasa-bahasa yang kasar, kritikan-kritikan yang tidak ilmiah, panggilan-panggilan, label-label. Jadi ingat ya, anda adalah duta, anda adalah ambassador kepada zikir Allah, Allah. Bahkan anda adalah produk kepada zikir Allah, Allah, Allah. Dan jika itulah produknya, jika anda ni lah demikianlah produknya itu, lebihlah menunjukkan betapa tidak betulnya zikir Allah, Allah, Allah itu. Demikian juga bagi yang menggelar saya keling, saya pun tak tahu macam mana saya jadi keling, tapi tak apalah, sama ada saya ni keling ke, tambi ke, apek ke, atau apa-apa yang anda nak panggil. Apakah anda lupa dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, ayat nombor 13, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, secara ringkas ayat ini ya, mencipta kita ni lelaki dan perempuan, bersuku-suku, berpuak-puak, supaya kita saling mengenali antara satu sama lain. Dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa. Jadi tak kisahlah saya ni bangsa apa pun you nampak, yang paling mulia di sisi Allah bukanlah ikut bangsa apa-apa, tetapi adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam isu ini yang paling bertakwa adalah mereka yang paling menjauhi bid'ah. Sebab bid'ah adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, sehingga orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menjauhi bid'ah. Semua bentuk bid'ah, baik yang kecil maupun besar, baik yang jelas maupun samar-samar, maupun yang 50-50. 50-50 ni maksudnya apa? Seorang kata hasanah, seorang kata dolalah, seorang kata okey, seorang kata bid'ah. Macam mana ya? Kita tinggalkannya. Demikian juga bagi yang zikir Allah, Allah, Allah ini. Kemudian anda menulis komen-komen yang mencela, mengkritik dan macam-macam lain itu. Apakah anda lupa di hari akhirat kelak Allah jua yang akan mempertanggungjawabkan anda terhadap apa yang anda tulis itu. Okay, you will be taken accountable for what you have written in the comment. Jadi, bila saya membuat video, of course saya membiar ruang komen itu terbuka. Manfaatlah komen tersebut untuk menulis. Kalau anda tak setuju, silakan
beri dalil dan hujah kenapa anda tidak bersetuju. Bukannya dengan kritikan, celaan dan sebagainya. Di sini mungkin ada yang akan membalas balik. Alah, Kapten tu pun dia kritik Dr. Jahid Siddiq. Laser juga. Nampak macam tegas juga. Itu betul. Saya memang tegas dalam video itu. Kerana ada jalan tutup sekejap. Prioriti saya ialah membela ketulenan agama. Apabila ayat Al-Quran disalahgunakan, apabila hadis Nabi disalahgunakan, apabila sunnah yang Rasulullah ajar, apabila seseorang itu hampir mati daripada la ilaha illallah, sebut sekali saja, ditukar kepada zikir Allah, Allah, Allah. Apabila tokoh-tokoh yang jika anda berbeza pendapat dengannya dipersilakan, tetapi dikatakan apa yang tidak dikatakan oleh tokoh tersebut, itu adalah kesalahan-kesalahan yang serius. Dan memang saya bertegas kerana prioriti saya ialah menjaga ketulenan agama, menjaga ketulenan Al-Quran dan As-Sunnah, bukannya menjaga nama baik orang. Nama baik orang, ya, saya jaga. Maknanya dengan kata saya tak adalah panggil keling ke apa ke, tetapi kesalahan yang dilakukan tu adalah serius. Sebab itulah saya bertegas dalam mengkritik dalam video tersebut. Bertegas, ataupun kalau nak kata marah, saya marah kerana agama Islam dipermainkan, dinodai semata-mata untuk menjustifikasikan, untuk mewajarkan, untuk menghalalkan amalan zikir Allah, Allah, Allah. Baik, sedikit tambahan. Perkara ni saya telah ulas dalam video lain yang secara khusus ya tentang zikir Allah, Allah. Tapi saya tengok di ruangan komen banyak yang tak faham. Banyak yang tanya, takkanlah zikir Allah, Allah pun salah? Kan sebut nama Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila anda berhujah sedemikian, bererti anda menggunakan akal anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda lupa bahawa anda adalah hamba sementara Allah adalah Tuhan. Kita tidak tahu bagaimanakah cara Allah Subhanahu Wa Taala mahu dirinya diibadahi, melainkan melalui Al-Quran dan juga tunjuk ajar Rasulnya, pesuruhnya, yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya? Sebab kita tak tahu macam mana Allah mahu dirinya diibadahi. Kita tak tahu macam mana ibadah yang Allah mahu kita buat. Kita ni hamba. Melainkan dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sendiri-sendiri. Bila sendiri-sendiri yang mereka cipta satu ibadah, dia syok sendiri sebenarnya. Dia bukannya nak beribadah kepada Allah, tapi dia membuat ibadah yang dia sendiri rasa best. Dia sendiri rasa seronok. Dan seolah-olah dia beribadah kepada dirinya sendiri. Kalau kita nak beribadah kepada Allah, kita tunggu dulu, nanti dulu, tengok apa dalil. Tengok macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mahu dirinya diibadahi. Sekarang akan ada yang kata, bukankah ada banyak ayat Quran yang menyuruh kita berzikir kepada Allah, memperbanyakkan zikir kepada Allah? Yang itu betul. Tetapi beza kita ahli sunnah wal jamaah dengan mana-mana aliran lain, termasuk aliran anti hadis, ialah kita merujuk kepada sunnah. Macam manakah zikir tersebut? Sama juga, banyak ayat Quran yang menyuruh kita melaksanakan solat, wa aqimus solat kan. Tetapi bagaimanakah solat tersebut? Kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama lagi pun Ramadan akan datang dan adanya ayat Quran dan surah Al-Baqarah yang suruh kita berpuasa Ramadan kan. Tetapi bagaimanakah the final details, perincian tentang puasa Ramadan tersebut? Kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebut tentang solat kan. Kalau kita rujuk ayat-ayat tentang solat, Allah Subhanahu taala berfirman wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Berdiri solat. Solat dari sudut bahasa doa. Saya ni pernah nampak orang solat di surau KLIA yang dia masuk, dia berdiri, dia angkat tangan, dia doa saja. Lepas tu habis dia keluar. Saya ketika itu sedang solat, jadi saya tak sempat nak tanya ataupun nak tegur. Sebab dia berdiri, dia angkat tangan lama juga. Lebih kurang saya solat 1 rakaat, 1,5 rakaat lah. Tapi itu saja yang dia buat. Yang secara zahirnya kelihatan seolah-olah itulah interpretasi dia. Wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Dia berdiri dan dia solat, di mana solat itu maksudnya doa. Tetapi tidak seperti mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, seperti mana yang kita semua amalkan.
Jadi sebagaimana dalam hal solat, dalam hal wudhu, dalam hal puasa Ramadan, dalam hal umrah, haji, kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya adalah Quran, tapi the final details on how to practice it, we refer to the explanation, to the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga terhadap ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita menyebut nama Allah, mengingati Allah, memperbanyakkan zikir kepada Allah. Bagaimanakah lafaz zikir tu? Bagaimanakah lafaz zikir tu? The final details. Kita rujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hanya berzikir dengan lafaz-lafaz zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mengkaji sejarah kelahiran istilah ahli sunnah wal jamaah ini adalah adanya kelompok-kelompok pada zaman awal Islam yang mereka ni pun Islam tetapi mereka memiliki pandangan-pandangan dalam aspek akidah atau ibadah yang berlainan. Mereka ni berhujah dengan Al-Quran tetapi dengan Al-Quran sahaja. Dan di situlah yang membezakan mereka dengan jumhur yang berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, di mana kita lihat bagaimanakah sunnah itu menjelaskan Al-Quran, bagaimanakah sunnah itu menjelaskan cara-cara kita sepatutnya berakidah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila anda hanya merujuk kepada ayat Quran tanpa merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda menjadi seperti aliran-aliran dulu yang rujuk Al-Quran juga tetapi tidak mahu rujuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun pada masa kini golongan anti hadis, mereka berhujah juga, mereka berhujah dengan Al-Quran tanpa mahu merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadikan anda ahli sunnah ialah bukan sekadar semata-mata nama, tetapi anda sendiri berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita bersama-sama berjamaah dalam hal itu. Ahli sunnah ni sekarang ni semua orang klaim dirinya ahli sunnah kan tanpa mereka mengetahui apakah maksud di sebaliknya ataupun mereka membuktikannya dalam akidah, ibadah dan hukum hakam yang mereka pegang. Kalau ada pun yang pakai baju style sunnah, baju jubah ke, serban ke, ada selendang ke, seolah-olah Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki fashion pakaian yang lain, ya. Baik, jadi ini sedikit ulasan saya terhadap komen-komen. Jadi saya ulangi peringatan yang sebab yang marah tu, yang negatif, yang kritik secara negatif mencela, saya yakin anda adalah pengamal zikir Allah, Allah, Allah. Jika tidak, kenapa anda nak marah kan? Tapi dalam rangka anda marah, dalam rangka anda mengkritik, dalam rangka anda menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, lupakan anda bahawa anda adalah duta kepada amalan zikir Allah, Allah, Allah. Anda adalah produk kepada zikir Allah, Allah, Allah. Dan yang anda zikir itu sendiri, Allah akan memperhitungkan, akan mempertanggungjawabkan anda terhadap lafaz zikir itu sendiri. Yang ini, maaf, yang anda zikirkan itu, yang ini Allah, 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 Allah lah yang akan mempertanggungjawabkan anda terhadap apa komen yang anda tulis, baik terhadap saya ataupun sesiapa yang lain, ya. Jadi demikian sedikit ulasan saya terhadap komen-komen. Banyak komen, nak reply satu-satu payah. Saya buat satu video lah untuk cover, untuk merangkumi semua komen tersebut. Jadi ayuh para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan guna logik akal kita, apa salahnya ia baik. Jangan kita hanya berhujah dengan ayat Quran lalu kita mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita sama-sama maklum berdasarkan ayat 44 dan 64 surah An-Nahl, surah yang ke-16, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas kepada Al-Quran. Rasulullah menjelaskan cara solat, menjelaskan cara puasa, menjelaskan cara haji umrah, menjelaskan juga lafaz zikir. Jadi jangan menjadi umpama golongan anti hadis yang hanya berpegang kepada Al-Quran dan meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.